Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Masih dalam fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Hari ini kita akan mempelajari, kita akan menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey. Pertama sekali kita akan mengenal pasti kesan perubahan nilai A terhadap graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ya. Okey, kamu lihat A bernilai positif iaitu 0.2 berbentuk macam mana? Berbentuk seperti senyum. Senyum ya. Senyum dan lebar. Kemudian kamu lihat kalau saya gerakkan lagi menjadi 2, ianya semakin menguncup 4. A-nya 4 makin menguncup lagi, 6 makin menguncup lagi, dia menghampiri ke paksi Y dan seterusnya 10. Nampak dia makin menguncup ya. Cuba lihat. Cuba lihat. Makin kecil A, makin besar senyuman dan makin besar nilai A, ianya makin menguncup menuju paksi Y. Okey, ini untuk positif, A positif ya. Cuba kita lihat apabila A-nya adalah negatif. Tengok lihat ya, cuba lihat ya. Kamu lihat, negatif 2. Nampak? Ianya berbentuk masam, senyuman masam. Ya. Nampak? Bila negatif 2, sedikit lebar. Kalau saya klik dekat negatif 10, nampak dia makin menguncup. Negatif 10 makin menguncup. Sama keadaan dengan yang positif tadi. Ya. Okey. Okey, jadi kesimpulannya nilai A menentukan bentuk graf ya. Okey, kalau positif berbentuk senyum. Kalau negatif, kalau A positif, ini A positif berbentuk senyum. Kalau A negatif berbentuk masam. Masam ya. A negatif berbentuk masam. Okey, kamu lihat. Okey, nampak hijau dengan purple ni. Agak-agaknya kamu boleh okey, A ni agak-agaknya berapa nilainya kalau besar? Berdasarkan kita lihat tadi. Jadi, berdasarkan apa yang kita buat dalam graf tadi, A ni kemungkinan nilainya seperti 1. A ni kecil. A ni mungkin nilai 1. Yang makin mengecil ni, A ni bernilai kemungkinan 5. Jadinya kalau yang purple ni, kemungkinannya macam GX 5 X kuasa 2. Yang FX ni kemungkinan seperti FX X kuasa 2. Boleh faham tak? Dan bila negatif ni, ingatlah makin kecil. Kemungkinan ini adalah A sama dengan A ni adalah negatif 2. Yang purple ni adalah negatif 8. Dia besar nilai dia. Negatif 5 lah. Sama je kan. Yang ni A sama dengan negatif 2. Seperti itu. Lebar. Okey. Boleh. Jadi ni umpamanya seperti apa? Ni adalah seperti fx negatif 2 x kuasa 2. Dan yang purple ni adalah gx sama dengan negatif 5 x kuasa 2. Okey? Harap boleh faham ya. Seterusnya, kita mengenal pasti kesan perubahan nilai B terhadap graf fungsi kuadratik f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c ya.
Lihat pada graf. Okey, tengok. B sama dengan 5. Okey, kedudukannya di sini ya. Apabila B bernilai negatif 5. Berada di belah kanan. Kamu lihat pergerakan ini ya. Okey, nampak? Okey, makin positif ianya menghala ke kiri. Dan apabila nilainya negatif menghala ke kanan. Okey. Okey, jadi kesimpulannya nilai B ni menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, jadinya berdasarkan graf tadi dapat disimpulkan bila B lebih besar pada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kiri paksi Y. Apabila B lebih kecil pada kosong, maka paksi simetri berada di sebelah kanan paksi Y. Dan apabila B sama dengan kosong ataupun sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y. Lihat? Okey, nampak? Okey, nampak? B lebih besar pada kosong. Contohnya 5 tadi. B sama dengan 5. Dia menghala ke kiri. B lebih kecil dari kosong. Contohnya B adalah negatif 5. Nampak dia menghala ke kanan. Dan B nilainya kosong atau bersifar ia berkedudukan tengah-tengah. Paksi Y. Ya. Begitu juga apabila ianya apabila A lebih kecil dari kosong ataupun negatif. A adalah nilai negatif. Apabila B lebih besar pada kosong atau sifar, ianya menghala ke Okey, kita lihat semula untuk graf negatif ya. Untuk A negatif ya, kamu lihat. Apabila graf untuk masam, apabila positif 2 dia menghala ke kanan. Apabila negatif 5 dia menghala ke kiri. Dia terbalik dengan graf positif tadi. Untuk graf positif, saya ulang balik. Untuk graf positif, tengok pergerakan dia. Untuk graf yang positif, kalau positif B positif menghala ke kiri, negatif menghala ke kanan untuk graf senyum. Tapi untuk graf A adalah negatif. Kamu lihat B positif menghala ke kanan, B negatif menghala ke kiri. Ya. Okey, jadinya harap awak faham. Okey, yang untuk positif. Tengok yang negatif ya. Untuk negatif, apabila lebih besar menuju ke kanan, apabila B lebih kecil menuju ke kiri. Kanan maksudnya B ni seperti 5. B lebih kecil pada kosong ni umpama negatif 5. Dan apabila B sama dengan kosong berada di paksi Y. Ya. Harapnya kamu faham ya. Okey, seterusnya kita lihat nilai C. Kesal perubahan nilai C terhadap graf kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah C. Okey. Okey, cuba lihat graf. Pergerakan graf. Okey, apabila C. Okey. Kamu lihat apabila C negatif 5. Ianya akan pergi ke paksi Y negatif 5. Okey, kalau negatif 6 dia akan pergi ke negatif 6. Kalau C negatif 1 dia akan pintas pada negatif 1. Kalau 1 dia akan pintas pada paksi Y sama dengan 1. Dan apabila 6 dia akan pintas pada 6. Ni 6. Ni 6. Okey. Okey, kamu lihat ya. Ini untuk positif. Kalau graf A-nya adalah positif. Okey, pergerakan ni kita tengok sekali lagi. Nampak? Ini untuk C. C
nilainya daripada positif ke negatif. Dia akan turun ikut paksi ya. Okey, sekarang ni kita lihat bila graf apabila graf negatif. A adalah negatif. Kemudian lihat apabila C adalah 1. Okey, nampak? C adalah 1. Dia pintar pada 1. Ni 1 ni di sini. Nampak? Nilai 1. Okey. Okey, seterusnya. Apabila negatif 10. Graf negatif. Nampak? Dia pintar pada negatif 10. Nampak tak pergerakan ni 1? Ya? Ni untuk graf negatif ya. Okey. Jadi kesimpulannya nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Okey. Jadi bagi graf fungsi f(x) sama dengan a(x) kuasa 2 tambah b(x) tambah c, nilai C menentukan kedudukan pintasan Y bagi suatu graf fungsi kuadratik apabila A lebih kecil pada 0. Bentuknya, okey, ni dipintas kat sini ya. Nampak? A lebih kecil pada 0, graf masam. Graf masam, pintas di sini. Ni graf senyum. Senyum. Pintas ni nilai C. C nilai apa? C nilai apa ya? Okey, harap boleh faham. Okey, sila lihat contoh. Okey, fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Okey, jika kamu lihat pada soalan A, kamu akan nampak A 0, 4. 0 adalah X. Y adalah 4. Okey, jadi daripada persoalan ini kita tahu C-nya adalah 4. Okey, tapi kalau kamu tak puas hati, mari kita selesaikan ya. Kamu tengok ya. Okey. Okey, F X sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Kamu kena ingat Fx ini adalah Y. Ya? Fx ni adalah Y. Ini adalah Fx. Adalah Fx ya. Jadinya, kamu gantikan saja apa dia. Jadi, Fx ini adalah Y. Kita gantikan 4 di sini. X apa nilai? X adalah okey, X adalah 0. Kuasa 2 tolak 3 tambah C. Nampak? 0, 0. Jadi C adalah 4. Jadinya kamu kena ingat 0, 4. C adalah pintasan. Ini adalah, bila kamu nampak 0, 4 macam ni, ini adalah pintasan lah. Pintasannya, pintasan Y adalah 4. Ataupun C adalah 4. Okey. C adalah 4. Okey, untuk B. Okey, ini adalah X, ini adalah Y. Y adalah Fx. Okey. Okey, masukkan Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 3X tambah C. Apakah Fx? Fx adalah 3. X adalah negatif 1 kuasa 2 tolak 3 negatif 1 tambah C. 3 negatif-negatif positif. Negatif-negatif adalah positif 3 tambah C. 3 sama dengan 4 tambah C. Okey, positif pindah jadi negatif. Jadi C sama dengan 3 tolak 4. C sama dengan negatif 1. Ya. Jadi B ni C adalah negatif 1. Okey, ini jawapan dia. Okey. Seterusnya kamu lihat soalan ini. Raja di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Kita
Kalau kamu tengok tadi kamu lihat ya. Kalaulah graf yang besar macam ni, besar. Agak-agaknya A macam mana bentuk A? Apa dia A agaknya? A mestilah contoh kalau A1. A1. Kalau A2 mestilah kecil sikit. A sama dengan 2. Lagi kecil A sama dengan 3. Ya? Jadinya kamu nampak FX ni adalah 3. Yang merah ni 3. Agak-agaknya P ni apa nilai? P ni mestilah kecil daripada 3. Ya? Jadi kita boleh katakan P ni mestilah lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil daripada 3. Sebab kamu kena ingat, makin besar A makin besar, contohnya A2 dengan A3, dia makin menguncup. A besar makin menguncup, A menghampiri 0 makin melebar, membesar. Jadinya itu P mestilah di antara 0 hingga 3, ya. Okey, berikan justifikasi anda. Okey, kita boleh katakan oleh sebab bukaan bagi graf GX lebih lebar. Lebih lebar. Maka P lebih kecil daripada 3 bagi graf bentuk U, senyum. P lebih besar pada 0. Oleh itu, 0 lebih kecil pada P, lebih kecil daripada 3. Okey? Kena ingat. Makin besar nilai A, ianya makin menguncup menuju ke pasti Y. Makin A tu menghampiri 0, ia makin melebar. Makin melebar. Ya, kena ingat makin melebar. Makin A bernilai 10, makin dia menguncup. Ya, harap boleh faham ya. Okey, seterusnya sila buat praktikan diri 1.1C, nombor 1 A, B, C dan nombor 2 ya. Jika ada masalah sila tanya cikgu. Terima kasih.